Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Syukur kepada Allah Taala pada malam ni dapat kita berada dalam satu majlis ilmu lagi. Dan seperti biasa, perbincangan kita adalah menerusi tafsir Al-Munir yang ada di tangan saya pada waktu ni, yang saya amat galakkan tuan-tuan untuk milikinya. Perbincangan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157. Surah Al-Baqarah satu surah yang panjang, satu surah yang istimewa yang disifatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya membaca surah Al-Baqarah itu merupakan akhzaha barakah wa tarakaha hasra wa la tastati'uha al-batalah. Siapa yang baca surah Al-Baqarah maka dia mendapat keberkatan dan dia tidak akan mampu diapa-apakan oleh seseorang ahli sihir. Dan di akhirat nanti seperti digambarkan dalam hadis-hadis sahih yang rajin baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan menjadi zahrawaini, umamatani, jadi seperti awan ataupun sekumpulan burung yang akan menaungi mereka yang rajin membaca surah Al-Baqarah. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu disifatkan telah mengambil masa berbelas-belas tahun untuk mengkhatamkan, mentadabbur surah Al-Baqarah yang sangat istimewa ni. Baik, ayat yang menjadi fokus kita 153 hingga 157, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu yang tidak menyedarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan. Dan kabarkanlah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitulah golongan yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Mereka itulah yang memperolehi ampunan dan juga rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat ini diturunkan berikutan dengan tergugurnya, terkorbannya para sahabat dalam medan Badar, satu pertempuran yang telah pun disifatkan oleh Allah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Maka bilangan mereka yang wafat seramai belas-belas orang ini, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi melaksanakan umrah nanti, insya-Allah bila keadaan baik. Kalau tuan-tuan bersama dengan kami di Zahdan Travel, kami bawa tuan-tuan pergi ziarah ke Medan Badar, tempat terkorbannya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi bila mereka ni mati syahid dalam perang Badar tersebut, ada orang yang mengatakan di kalangan orang-orang Arab, di kalangan munafiqun yang ada di Madinah, mereka berkata fulan sudah mati dan tidak lagi dapat menikmati kesenangan dunia. Iaitulah selepas berlakunya perang Badar, keadaan umat Islam menjadi lebih baik. Lalu sebahagian mereka menyangkakan dah mati tak ada apa lagi dapatlah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allah menjawab pertanyaan mereka ataupun persoalan mereka timbulkan itu dengan mengatakan, sungguhnya mereka ini wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sebenarnya mereka itu tidak mati, mereka hidup. Kamu yang tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka itu hidup di sisi Allah SWT. Kalau kita perhatikan, ayat ini turun sebelum daripada ayat ini adalah berkaitan dengan pengalihan arah kiblat. Sayaqulu sufaha'u minnasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Bahawa golongan Arab yang munafiqun dan juga golongan Yahudi yang melihat pengalihan arah kiblat ni, mereka merasakan seolah-olah umat Islam bermain-main. Kerana bagaimana dalam salat pula boleh berlaku peralihan arah kiblat? Kita tahu di Madinah tu ada masjid Qiblatain, masjid yang mana di tempat tersebut Nabi
salat, kemudian datang perintah Allah untuk mengalihkan arah kiblat. Pendapat yang sahihnya adalah pada waktu sembahyang zuhur, ada mengatakan sembahyang asar, ada mengatakan sembahyang subuh. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, jadi bagi golongan munafiqun, golongan Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu, mereka ini cuba untuk mentafsirkan segala perkara itu dengan hawa nafsu mereka, baik dalam peristiwa kematian para sahabat di medan Badar, baik dalam peralihan arah kiblat. Maka bagi golongan munafiqun, bagi golongan Yahudi, yang besaran dalam hati mereka perasaan meluat terhadap Islam dan terhadap Nabi kita SAW, mereka menyangkakan, cuba untuk mentafsirkan fenomena itu dengan tafsiran akal semata-mata. Padahal sebagai umat Islam, kita diajar oleh Allah prinsipnya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi bila ayat ini turunkan oleh Allah SWT menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang terdapat di Madinah, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, sebenarnya siapa sahaja yang mati syahid di jalan Allah itu, mereka mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada yang kamu jangkakan, kamu sangkakan yang kamu dapat di dunia. Maka di kalangan umat Islam yang keluarga mereka terlibat dalam perang Badar, mati syahid, yang diajar oleh Islam satu prinsip dalam hidup ini: kalau mengalami kesulitan, ambillah peluang untuk bersabar dan bersalat. Setengah para ulama tafsir mengatakan sabar yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan puasa sunat. Lihat pada keadaan lah tuan-tuan ya. Maka kalangan mereka mengatakan ia merujuk pada puasa sunat kerana sabar ni lazim digunakan dalam Quran merujuk kepada puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah saja yang mampu memberikan ganjaran kepada orang yang sabar. Itu merujuk kepada orang berpuasa contohnya. Kata Imam Syekh Dr. Habah Zuhaili, maksud sabar di sini kerana dalam Islam kita diajar ada berjenis sabar. Ada sabar ketika ditimpa musibah, ada sabar melakukan ketaatan, ada sabar untuk menghindarkan diri dari melakukan maksiat. Itu semua perlukan sabar tuan-tuan. Ditimpa musibah kena sabar, melakukan taat kena sabar, dan menghindari perkara-perkara maksiat pun perlu kepada kesabaran. Kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, dibawakan oleh ada orang lain selain daripada orang-orang beriman sahaja. Kemudian Syekh Dr. Habah Zuhaili membawakan kisah tentang para sahabat ini yang dikurniakan kesabaran dalam menghadapi ujian kematian orang tersayang. Sebagai contohnya ada seorang yang bernama Abu Salamah radhiyallahu an. Abu Salamah ni terkorban dalam perang Uhud. Beberapa bulan lepas perang Uhud, tapi beliau tetap dianggap sebagai seorang yang mati syahid kerana luka cedera parah yang dialami dalam perang Uhud itu, perang yang kedua dalam Islam. Sebelum berlakunya perang Uhud, Nabi ada mengajar para sahabat macam Abu Salamah ni, macam isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, bagaimana membaca, mengamalkan doa ketika ditimpa satu kesukaran. Ni pun saya nak ijazah kepada tuan-tuan. Itulah doa yang Nabi anjurkan kalau seseorang ditimpa musibah, amalkanlah untuk mengatakan, bertawajuh kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Cuba ikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bahagian pertama tu kita boleh ingatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maksudnya daripada Allah kita datang, kepadanya kita dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripada ini. Jadi dalam peristiwa kematian Abu Salamah ni tadi, isterinya Ummu Salamah yang menjadi balu, menjadi ibu tunggal, janda kepadanya, duduk mengamalkan doa yang Rasulullah SAW amalkan itu. Rasul ajar itu, kalau ditimpa musibah bacalah doa ini. Maka wanita salihah ini berdoa sambil terpinga-pinga berfikir dalam hatinya maksud doa ini. Daripada Allah kita datang, kepadanya kita kembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni, musibah kematian suami, dan gantikan untukku satu yang lebih baik daripadanya. Hatinya terfikir-fikir, siapalah nak gantikan suami aku? Ada tak orang lebih baik daripadanya? Tentulah untuk seorang wanita yang salihah seperti Ummu Salamah, baginya suaminya itu tiada tandingan. Dia tidak terfikir langsung. Rupanya selepas habis iddahnya, Rasulullah datang melamarnya. Rasulullah melamar, meminang Ummu Salamah radhiyallahu anha ini.
maka terbuktilah kebenaran doa yang diatur, yang diajar oleh Rasulullah SAW itu, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu untuk dibacakan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku sesuatu lebih baik daripadanya. Ternyata yang lebih baik daripada suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah ceritanya tuan-tuan. Jadi bila dipinang oleh Rasulullah ni, Ummu Salamah radhiyallahu anha menunjukkan bagaimana dirinya mempunyai kehormatan, kemuliaan diri, keunggulan, maka beliau menolak dengan baik dengan mengatakan, wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang sudah tua, saya seorang yang tinggi cemburunya, dan saya pula memiliki ramai anak. Maka Rasulullah telah menjawab dengan begitu himmah dan juga hikmah. Jawapan Rasulullah, wahai Ummu Salamah radhiyallahu an, sungguhnya aku meminangmu kerana Allah, dan dalam peristiwa ini aku akan doakan kepada Allah supaya rasa cemburumu itu jangan melampau-lampau sangat. Dan berkenaan dengan anak-anakmu yang kau dakwa ramai itu, anak-anakmu merupakan anak-anakku juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kini Ummu Salamah radhiyallahu anha naik martabatnya daripada isteri seorang sahabat menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ni amalkanlah doa ni. Ada dalam kitab Tafsir Munir ni yang menceritakan doa Rasulullah SAW itu, dan insya-Allah saya akan muatkan di Facebook ini, iaitu apa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Tuhan, berilah aku pahala di atas musibah yang berlaku ni, dan gantikan untukku sesuatu yang baik daripadanya. Dalam hadis Muslim ini, sanad riwayat yang saya ajar tuan-tuan daripada riwayat Muslim. Riwayat Imam Ahmad lain bunyinya, wa akhlif li khairan minha, yang di sini wa akhlif li khairan minha. Dan Allah menjanjikan, kata Nabi dalam hadis tersebut, ma min abdin tusibu musibah fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Tiada seorang mukmin, muslimah yang mengucapkan doa ini tatkala ditimpa musibah dengan penuh keyakinan mengharapkan ihsan daripada Tuhannya, rahmatnya, melainkan Allah pasti menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang itu. Jadi musibah kadang-kadang berlaku dalam hidup. Musibah yang paling besar dalam kehidupan seorang mukmin mungkinlah kematian. Tapi Rasulullah telah pun menyatakan kepada para sahabat, sebenarnya musibah yang paling besar dialami oleh kamu semua adalah kematianku, pemergianku, hilangnya aku daripada kamu sekalian. Tapi musibah kematian seseorang yang kita cinta pun kita anggap besar dan memberi kesan tertentu dalam kehidupan. Apakah adab-adab kita tuan-tuan ketika ditimpa musibah ini? Menangis tidak salah. Kerana bila kita baca dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi pernah kewafatan putera yang tercinta namanya Ibrahim, dan juga putera yang terdahulu Abdullah dan Al-Qasim. Maka dalam hadis ini Nabi telah bersabda, innal aina la tadma wa innal qalba la yajza wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nabi telah bersabda ketika kewafatan puteranya yang amat dicintai itu, Ibrahim, sungguhnya air mata bercucuran dan hati sangat sedih, tapi kami tidak akan mengucapkan selain perkataan yang diridai oleh Tuhan kami, dan sungguhnya kami dalam perpisahan denganmu ini wahai Ibrahim, kami sedih. Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, menangis atau sedih hati ini, kata para ulama, ia tidaklah bercanggah dengan sifat ridha. Ia tidak bercanggah dengan qada dan qadar yang telah dijadikan oleh Allah. Ia tidak bertentangan sama sekali. Kerana Nabi sendiri pun menangis ketika ditimpa dalam musibah yang hebat itu. Tapi seseorang yang beriman dilarang untuk mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, yang dipanggil sebagai niyaha, menangis. Kalau ada orang-orang jahiliah di kalangan orang Arab yang ada pada hari ini mengupah sekumpulan orang seolah-olah macam satu band, ya, macam satu kumpulan nasyid kalau kita ibaratnya, untuk menangisi si mati dan mencakar-cakar mukanya. Ini yang tidak dibenarkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam tafsiran yang dikemukakan di sini menjelaskan kepada kita bahawa sabar itu tidaklah bercanggah dengan tangisan, kerana tangisan itu fitrah. Jangan berlebihan dalam tangisan itu. Jangan mencakar-cakar muka, koyak-koyakkan pakaian, mengupah orang lain untuk menangis si mati itu bersungguh-sungguh seperti dilakukan oleh sebagian orang Arab
yang masih lagi mengamalkan semangat jahiliah dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita belajar satu nilai, satu kualiti kehidupan orang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks episod ayat yang dikemukakan di sini. Maka Allah menjelaskan orang yang timpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, mereka itu mendapat salawat daripada Tuhan mereka dan juga rahmah, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Jelas para ulama, salawat yang dimaksudkan untuk orang beriman ini iaitu ditinggikan darjat, diampunkan dosa, dimasukkan ke dalam syurga. Maka seseorang beriman dapat mengamalkan perkara ini ketika dirundung satu kesusahan, musibah, muskilah. Walaupun dia menangis, dia membaca ini, dia bersabar dengan rida, dia tahu saya ditetapkan Tuhan itu yang terbaik buatnya. Walaupun hati itu kadang-kadang merasa sedih atas apa yang berlaku, mudah-mudahan seorang yang dapat mengamalkan perkara itu, mereka termasuk di kalangan yang dijanjikan oleh Allah mendapat rahmat, mendapat pimpinan, mendapat bimbingan, mendapat syurga, mendapat kasih sayang daripada ini. Sekian tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat amalkan doa tadi. Bila kita pergi ke satu tempat, sebagai contohnya, katalah nanti bila suasana menjadi pulih, sediakan tuan-tuan tak dapat sembahyang berjemaah di masjid. Allahu Akbar, hilang satu nikmat. Allahu Akbar. Katalah bila suasana pulih besok, kita pohon pada Allah, yufarij anna farajan qariba, ya Allah keluarkan kami daripada kemusykilan yang segera. Allahumma arfa'na al-bala wal waba wal fahishah ma zahara minha wa ma batan. Wahai Tuhan, selamatkan kami daripada wabak, daripada kenaikan harga, daripada segala kesusahan, kemusykilan, benda-benda yang bersifat mungkar dan keji itu yang zahir dan juga batin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Katalah dalam contoh yang dikemukakan ini tuan-tuan, kita pergi ke masjid, seripa hilang. Amalkan doa ini, kerana musibah itu daripada yang kecil sampai yang besar, semuanya musibah. Sehingga disebut dalam hadis, hatta syauka yushakkuha, sehingga duri yang cocok pada kaki pun, maka diamalkan doa ini, Allah akan menggantikan untuknya dengan pahala dan beri kepada satu ganti yang lebih baik. Maka mudah-mudahan kita dapat amalkan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apabila ditimpa apa sahaja musibah, dengan penuh keyakinan bahawa Allah menggantikan sesuatu yang baik dan beri kepada kita ganjaran